Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis pada hari ini, yang berusaha Tuan Pengerusi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tak lupa pada tuan-tuan imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke Teluk Intan. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan Allah minta maaf lah. Saya akan ceramah mungkin sekejap aja. Jadi tuan-tuan jangan marah kalau sekejap sangat ni. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya, laukana bainal habib, kalaulah bersama kita ni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan kita lama dah. Bahkan kita mungkin yang disebut oleh para ulama, kita ni tak duduk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi kecuali melalui sirah-sirah baginda. Kita tak dipertontonkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dapat membaca dalam kitab-kitab sirah. Antara kitab sirah yang banyak menulis iaitu kitab Majmu'ah Maulud Syarafil Anam yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu wa ardah. Dan pada malam ni insya-Allah saya akan membacakan sedikit tentang apa yang ditulis dalam kitab ini. Kemudian kita akan sebut sikit tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang kita nak katakan pada malam insya-Allah. Tentang Allah Subhanahu wa taala, kata tuan kita ni, waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan Sayyidatuna Aminah. Kadang-kadang kita ni bertukar lagi, mak Nabi Khadijah, dia kata mak Nabi. Nampak benar tak membaca ni ataupun tak mengaji, kafar mungkin tak lulus sirah nak. Tak. Malaikat cabut nyawa Jibril. Sudah. Yang ni tak lama, 2-3 Jumaat mati dia insya-Allah. Tak kena habis. Maka dalam jauh diriwayatkan warawa Muhammad bin Sa'id an jama'atin min ahli al-ilm anna Aminah lamma hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqad alaqtu bihi fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'ba. Diriwayatkan oleh ulama namanya Muhammad ibn Sa'id daripada jamaah daripada ahli ilmu, sesungguhnya Aminah, Sayyidatuna Aminah, kita sebut Sayyidatuna ataupun Siti Aminah. Siti-siti ni gelaran kita beri kepada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti itu maksudnya sayyidah, sayyidati ataupun sayyidah. Sayyidah maksudnya penghulu. Disebut penghulu. Maka dia kata apa? Laqad alaqtu bihi, waktu aku mengandungkan dia, fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'ba. Aku tak rasa susah langsung waktu mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang perempuan waktu mengandung antara waktu yang susah, wahnan ala wahnin, Allah kata susah atas susah. Susahnya waktu mengandung sebab nak menanggung budak dalam perut ni bukan 3 tahun, beratnya 3 kilo, ada yang besar 4 kilo. Anak-anak saya semua 3 kilo ke atas, bukan ringan lah. Orang lelaki bawa perut tu pun tak larat, tak mari masjid, tak larat bawa perut Jadi Masya Allah, kita cuba try bawa 3 batu bata letak di perut kita, kita bawa hari-hari. Tak boleh tuan-tuan sekalian, susah. Orang perempuan waktu mengandung tak boleh tidur menerak, kalau tidak jadi penguin terus maka dia melentang, tidur melentang, mengiring pun susah, melentang tidurnya. Orang lelaki menerak, melentang, terkangkang, semua boleh berlaku, tapi tidak bagi orang perempuan. Tapi bagi baginda Nabi SAW, ibundanya Sayyidatuna Aminah, dia kata aku tidak merasai masyaqqah, susah, wala ta'ba, dan tak letih langsung waktu mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Wa annahu lamma fusila anha kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusur Syam. Waktu aku melahirkan dia, waktu aku melahir tadi, waktu mengandung tak rasa susah, tak rasa letih. Tapi waktu aku melahirkan dia, keluar bersamanya nurun, cahaya, adha'at lahu qusur Syam, yang menerangi sampai ke istana-istana di Syam. Dan macam mana pula Sayyidatuna Aminah tahu menerangi? Itu disebut sebagai gambaran, nak kata betapa bercahayanya keluar bila mana Nabi SAW keluar daripada rahim yang mulia Sayyidatuna Aminah.
Kalau orang tanya pada kita, mak Nabi, ayah Nabi ni Islam tak Islam? Sebab ada hadis yang mengatakan abi wa abuka finnar. Nabi sebut pada seorang yang bertanya tentang ayah dia. Ayahku kat mana? Nabi sebut abi, ayah aku, dan ayah engkau dalam neraka. Maka di sini ada ulama menisbahkan abi di sini bukan ayah anda Nabi Abdullah, tapi kepada Abi Talib. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma nak sebut, ada seorang di Saudi, dia buat tesis. Tajuk tesis PhD dia, kekafiran ibunda Nabi dan ayah Nabi SAW, dan dia dapat takdir markah dia mumtaz, cemerlang, berat nenang sungguh nak. Dapat cemerlang. Dia berjaya membuktikan bahawa mak ayah Nabi tak Islam. Ini satu ketidakadaban kepada ibunda Nabi ataupun kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Bahkan ittifaq ulama mengatakan bahawa ayahandanya Abdullah dan ibunya Aminah mati dalam keadaan agama fitrah. Fitrah ni tak ada agama pada waktu tu. Dan yang sembah berhala tu, ada riwayat mengatakan mereka tidak sembah berhala. Tidak sembah berhala, walaupun berhala wujud dekat keliling Kaabah, beratus-ratus berhala. Itu tak penting lah, tak penting. Yang penting sekali ialah bagaimana orang yang terlibat dengan Rasulullah ni semuanya mulia belaka. Semuanya mulia belaka. Bayangkan zuriatnya Nabi SAW, zuriat Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ni diriwayatkan oleh ahli sirah, dia seorang yang sepokok kacak. Nabi sendiri pun mempunyai kekacakan yang sangat luar biasa, mengatasi kehandsoman, kekacakan Nabi Allah Yusuf AS. Ketika Nabi naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj, Nabi bertemu dengan Sayyidina Yusuf, Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf ni memang kita terkenal sebagai Nabi yang kacak. Ada orang kata, kalau naklah kamu ni anak-anaknya kacak, baca surah Yusuf, dia kata. Keluar anak tak kacak juga, dia salahkan surah. Bukan salahkan surah, tengok ayahmu kacak ke tak, makmu comel ke tak. Dia jarang, kalau biasanya mak ayah handsome, mak comel, ayah handsome, anak pecah pitu muka, jarang. Biasanya comel juga. Faham tak? Semua depan saya comel belaka. Masa kecil comel semua, tak ada seorang pun yang tak comel. Nabi SAW pernah menyebut bahawa Sayyidina Yusuf ataupun Nabi Yusuf AS itu separuh kecantikan ada pada dia. Maka ulama menafsirkan maksud Rasulullah itu, separuh kecantikan baginda Nabi ada pada Sayyidina Yusuf AS. Kalau zaman Nabi Yusuf, orang perempuan VVIP, datin-datin, puan seri, tuh puan, waktu bila mana mereka membuat gosip, dia kata apanya teruk Zulaikha tu, isteri kepada Amir tu, isteri pemimpin kita, dengan anak angkat sendiri pun tergoda. Apakah halnya, orang Perak kata, apakah jadahnya, kata Wan Kamarudin. Maka berita ni sampai ke telinga Zulaikha. Kita kenal dia pakai Zulaikha lah, tapi dalam Quran tak sebut nama dia. Dia sebut Imratul Aziz, perempuan Al-Aziz, disebut Imra'atul Aziz. Cuma Israeliat kata dia ni namanya nama Zulaikha. Kita berbuat doa waktu majlis orang walimah, satukanlah dia seperti Yusuf dan Zulaikha. Mana-manda je mu tak. Bila pula Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, cekap bawah sikit. Pandai no kita ni. Orang lain banyak, satukan dia seperti mana Nabi Muhammad dengan Khadijah. Waktu okey juga zaman mati. Tak ada bercerai, 7 tahun bercerai tak ada. Tidak. Ni nak satukan dia seperti mana artis-artis, tak boleh. Maka ketika tu Zulaikha kata, koma ni tak pernah tengok gamaknya Yusuf ni macam mana. Jadi dibawa lah semua kerabat-kerabat VVIP ni masuk dalam balairung istana lah. Waktu tu istana lah, pergi ke dewan istana. Jadi perintahkan kepada Nabi Yusuf AS waktu tu masuk lalu je, bukan duduk, lalu saja, keluar daripada penjara sekejap, lalu je, lintas, diberikan. Tuan-tuan tahu belaka kisah ni, cuma kita ceritalah supaya memanjangkan ceramah ni. Baik. Itu teknik dia. Jadi hadirat Allah SWT sekalian, diberikan pisau dengan buah, bukan buah durian. Buah durian dikopek, buah jangan dikupas. Kalau durian kupas, jenuh kita tuan-tuan. Allah Maha adil sungguh. Allah buat durian tu dikopek, bukan disiap isi dia, tidak. Maka ketika tu masuk Nabi Allah Yusuf, sampai terpotong tangan datin-datin tu, tenganga dia. Dia kata, hadza malakun karim, ini malaikat yang mulia ni bukan orang ni malaikat ni. Maka kata ulama, kalaulah
orang-orang perempuan terpotong jari tak sedar dengan sebab kehansaman Nabi Allah Yusuf AS. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terpotong jari, hati kita boleh terpotong. Itu sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia baru lepas jumpa Nabi, dia nak segera jumpa dengan Nabi. Itu sebab namanya sahabat. Sahabat ni orang tak panggil 40 tahun sekali bertemu. Oh, ini sahabat saya ni, lama tak jumpa, 40 tahun dah tak jumpa. Itu bukan sahabat, bah. Tak. Sahabat ni sentiasa kontak, sentiasa jumpa, video call. Itu sahabat. Kalau sekali-sekali jumpa, panggil kawan ataupun kenalan saja. Boleh faham tak? Ni sahabat sudah, semua sahabat. Baru bertemu, ni sahabat saya ni. Masa bila pula kita sahabat dengan dia? Sahabat ni bersuhbah, sentiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sikit-sikit sudah dah. Kemudian terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Anna Aminah lamma wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsal ila jaddihi Abdul Muttalib. Maka ketika mana dia melahirkan Nabi Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tu dia hantar utusan untuk bagi tahu kepada Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Muttalib? Atuk Nabi. Ataupun dikenali sebagai dia ni namanya Syaibah. Nama betul dia Syaibah. Syaibah ni makna orang berkorban. Digelar Abdul Muttalib seperti mana tuan-tuan tahu sebab dia selalu duduk belakang abang dia Muttalib nama dia. Jadi orang biasa duduk kat belakang ni hamba. Jarang hamba duduk depan. Bos kat depan, hamba kat belakang. Jadi orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Baik. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, faja'ul Bashir wa huwa jalisun fil Hijr. Waktu tu dia sedang duduk dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail ya. Tahu Hijr Ismail kat mana kan? Yang tu. Yang lengkungan tu, Hijr Ismail kan. Baik. Fa akhbarahu, maka dikhabarkan kepadanya anna Aminata waladat ghulaman, sesungguhnya Aminah telah melahirkan seorang budak lelaki, cucu laki-laki. Fasarra bidzalika sururan katsira, maka ketika tu gembira sangatlah datuk ni sebab dapat cucu daripada anak dia Abdullah yang paling dia sayang. Paling sayang daripada ramai-ramai anak Abdul Muttalib, Abdullah yang paling dia sayang. Tapi samalah macam kita ujian untuk ibu ayah. Anak yang kita paling sayang, biasanya Allah ambil dulu dia. Biasanya gitu. Dah Ustaz tak payah sayang lah. Bukan gitu maksudnya. Kadang-kadang Allah uji dengan kita tu, macam tu. Maka Sayyidina Abdullah ni meninggal dunia, maka dia telah memberi satu zuriat kepada datuk, kepada ayah dia yang Abdul Muttalib. Maka lahirlah anak itu. Kemudian qama huwa wa man ma'ahu, maka dia pun berdiri beserta dengan orang-orang bersama dengan dia yang duduk dekat tu, dekat Hijr Ismail. Tuan-tuan tolong bayang gitulah. Sekarang ni ada orang buat sewa 15 minit tengok VR kan? VR ke apa? Yang pasang tu kita pun tengok. Saya tak pernah tengok, tapi disuruh tengok, saya tak tengok-tengok, takut nak tengok. Tapi ada orang melihat cerita tu gambaran macam dia pergi pada zaman Nabi SAW. Dari sudut pembacaan saya, biasanya kalau orang mimpi bertemu Rasulullah, dia tak bertemu pada zaman sekarang ni. Dia tak ada mimpi aku jumpa Nabi kat mana? Sofwa Tower, dekat Felda punya restoran tu Nabi tengah makan. Tak ada. Biasanya kita akan dibawa pada zaman Nabi dulu. Zaman dulu dia pergi. Macam mana Allah buat tak tahu. Sampai sekarang orang tak boleh lagi nak letak alat dekat atas kepala, pancar dekat TV, dia pancar balik apa kita tengah buat dalam tidur. Tak ada. Yang bacaan tu ada gerak. Nek nok tu ada. Lepas tu dia pun katalah, ini gian-gian. Tu kata sembang dia lah. Tak pakar-pakar. Tapi tak ada lagi. Bila dia letak alat sini, kita sedang bermimpi, terpancar kat skrin perjalanan dia. Bagaimana Allah boleh reka satu benda yang disebut sebagai mimpi ni. Mimpi ni mainan tidur. Tak. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah, bukan mainan. Itu ru'yah salihah. Mimpi yang betul. Dan mimpi jumpa Nabi, faman ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa bermimpi bertemu aku dalam tidur, maka benar-benar dia mimpi bertemu dengan aku. Benar-benar dia bertemu dengan aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia pun masuk dalam rumah Aminah. Kemudian dia ambil Nabi SAW, fa adkhalahu al-Ka'bah, dia bawa datang pergi ke Kaabah. Wa qama 'indaha yad'u Allah wa yashkuruh, maka dia berdiri kat situ berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma a'tahu, di atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dan diriwayatkan annahu qala yauma idzin sya'ra, maka pada waktu tu diriwayatkan dia menyampaikan syair ketika itu. Orang Arab terkenal dengan sastrawan dia, sastra dia.
Maka dia kata apa? Salla alaikallah ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamut tayyibal ardani, qad sada fil mahdi 'alal ghilmani, u'iduhu bil baiti lil arkani. Panjanglah tuan-tuan. Tu syair memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada cucu dia ni yang dilahirkan daripada keturunan Adnan dan sebagainya. Panjanglah. Kalau nak bahas yang tu very panjanglah tuan-tuan. Tak dan kita nak cerita panjang-panjang. Jadi kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya lompat cerita ni kepada ada satu riwayat lagi. Ketika mana ahli sirah meriwayatkan, qala ahli siyar radhiyallahu anhum, telah berkata ahli sirah redha Allah ke atas mereka semua, wa kana ahlu Makkah min adatihim, biasanya orang Mekah ni adat dia ay yakhruju bil atfali ila al maradi', dia akan bawa anak-anak yang dilahirkan ni pergi mana? Pergi cari orang tukang susukan anak tersebut. Kita ada sini kan taman ni. Taman apa nama ni Faiz? Taman Faiz ke? Taman Damai? Taman Intamas. Ada tak menantu kita beranak, kita bawa anak ni pergi jiran sebelah, tolong nyusukan anak saya? Tak ada. Itu bukan adat kita. Itu bukan adat kita. Adat kita apa dia? Kalau tak ada susu menantu kita, kita buat apa? Susu Dutch lady kita bagi. Susu cak lembu lah kita bagi. Kita bagi orang lain. Tapi boleh tak kita ubah adat ni menjadi adat yang baik? Boleh. Cuma syaratnya jangan tak tentu kali orang kita bagi. Awak senang menyusu anak. Ya, dia pakai seksi tuan-tuan, terbelah sana, terbelah sini. Tak apalah, asal boleh. Bagi tuan susu. Tak jadi tu. Biar bagi pada orang yang bagus akhlaknya, tak baik syakhsiahnya, orang yang bagus tutup litup. Macam Allah tabarakallah, makan jaga dan sebagainya, boleh untuk bagi, untuk mereka menyusukan. Maka apa yang mereka buat? Qalat Halimatu, maka berkata Halimatu Sa'diyah, fa asabatna fi bani Sa'din sanatun mughliyatun li'adamil ghis. Tempat kami di perkampungan Bani Sa'ad ni terjadi suasana kemarau sebab tak ada hujan. Kemarau yang amat sangat, tak ada hujan. Faji'na ila Makkah nahwa 40 imra'atan. Kami pergi ke Mekah pada waktu tu bersama lebih kurang 40 orang perempuan. Ma'a kulli imra'atin minna ba'luha. Maka setiap mereka tu bawa suami masing-masing. Naltamisur rada'a, untuk kami mencari budak untuk disusukan. Jadi macam satu pekerjaan, upah menyusukan baby pada waktu tu. Tuan-tuan dengar betul-betul ayat ni. Cerita ni. Takjub sungguh bagaimana Allah aturkan kepada manusia yang mulia ini disusukan oleh manusia yang mulia juga. Bukan senang tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala dapat kesempatan macam tu. Macam kita tengok pertabalan sultan lah, ke pertabalan yang Pertuan Agong. Dia akan interview dayang, dipanggil dayang ke sekarang, pegawai istana, dayang-dayang lah, yang menjaga sultan ni daripada kecil. Dia akan cerita, oh tuanku masa kecil macam macam-macam dia akan cerita. Kita yang tengok ni, kalau akulah kerja istana juga, mesti seronok, beronok-ronok, seronok. Sebab dapat pegang tuanku waktu dia kecil. Kalau dia pergi, aku dapat pulah telinga dia kalau dia kecil. Contohlah. Atau kalau jadi cikgu, saya lah pernah rotan tuanku. Tuanku cerita, saya pernah dirotan oleh cikgu dia. Kalaulah raja pun kena rotan, bahkan tuanku, ayah dia bagi untuk merotan. Sekarang ni cikgu tak boleh rotan. Faham tak tuan-tuan sekalian? Cikgu tak boleh nak rotan senang-senang. Anak murid rotan dia kata. Rotan kena tangan saya, saman tiba dia kata. Anak murid ada bijak pandai. Semua TikToker anak murid. Ada satu dah, follower dah 10,000 dah, TikToker dah. Tak? Sekarang tak boleh. Saya pernah jadi guru disiplin. Sampai guru besar saya kata, ustaz kalau nak pukul budak, ustaz tak boleh pukul budak, yang boleh pukul guru besar saja. Dulu boleh belaka. Tak kira siapa, guru besar, guru kecil, guru cool boleh belaka. Saya masa kecil kena tampar dengan guru biasa je. Mr. Chua ada seorang nama, Mr. Chua, orang Cina. Tapi cikgu kita, guru bahasa Inggeris. Saya main kat kantin. Hey boy, come here. Oh boy, dia panggil boy. Saya faham jugalah. Come here tu mari sini. Gi tu bukan mari saja tuan-tuan. Mari tu dengan package penampar atas muka. Hai boy, mari sini. Papa atas muka dah. Tak ada sepatah kita sebut ke ayah kita, Abah, keri kena tapar tadi. Cina pula tapar tu. Jahat. Tak ada. Sebab kita tahu kalau khabar kepada mak ayah, kita pula kena lagi. Belah sini pula. Mana kena tadi? Sini. Akan patam golan. Pada muka. Saya ingat lagi cikgu yang pernah tapar saya. Cikgu namanya Cikgu Alias.
Cikgu Alia bukan setakat tapak, cyber tu, rak gitu lah. Selagi tak puas, dia tak lepas. Cikgu Sofian. Cikgu Sofian ni kena tapak, saya patahkan tangan kawan saya. Dia mari sini Bakri, apa lagi awak buat? Apa lagi? Dia tanya, apa lagi yang awak buat? Maksudnya, terlalu banyak dosa aku buat dah. Apa lagi buat ni? Patah tangan, tak muka tak? Tak sepatah pun tersebut. Darjah 3 saya kena pukul dengan Cikgu Norehan. Cikgu tu tudung labuh, bukan Al-Arkam, bukan GISB lah. Tu isu juga, saya tak nak sentuh lah, panas. Cikgu Norehan ni suruh saya baca buku. Darjah 3 baca ngangkok lagi. Kok, dia ambil buku bahasa Melayu. Buku tak bahasa Melayu tebal. Tak muka tu. Hidung saya dulu lagi mancung kan, saya hidung mancung. Kemek sikit hidung saya, berdarah ni. Habis baju saya, sepatah pun saya tak sebut pada mak saya. Yang bajunya berdarah ni habis ni kena pukul tak. Sebab kita tahu kalau cakap, memang laporan tu sampai. Tapi laporan tu di reject, kita yang kena. Baik tak payah cakap. Jadi orang. Sekarang ni nak jadikan budak, payah tuan-tuan. Payah. Kalau kita ganas sikit, dia habis settle dalam Facebook dia nanti. Nampak? Cikgu sekian-sekian. Menteri tak boleh dengar benda-benda macam ni. Dia turun padang. Tak boleh dengar. Contohlah. Baik hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka kami keluar di ke Mekah. Wa kharaja ahlu Makkah bi atfalihim. Maka orang Mekah ni akan keluar dengan anak-anak dia yang nak menyusu ni. Anak-anak menyusu ni 2 tahun ke bawah je. Mana 20 tahun menyusu tak ada. 20 tahun, 2 tahun ke bawah. Ilal maradi', mereka pergi cari tempat-tempat orang nak menyusu tu. Fa wada'uhum haula al-Ka'bah. Kaedah dia buat macam mana? Dia pakai letak anak-anak ni sekeliling Kaabah. Fasabaqatni an-nisa'u ila kulli radhi'in min Makkah wa ta'akhkhartu ana li da'fi wa dha'fi atani wa qillati sayriha. Aku ni pula datang paling lambat sekali, dia kata. Sebab apa? Aku ni badan tak apa nak sihat. Binatang tunggangan aku pun tak berapa nak gagah. Kalau lain semuanya mungkin pakai turbo benda semua, aku ni unta dia tu tak larat nak berjalan. Tak larat. Wa qillati sayriha wajitu ana falam ajid. Yang menarik sekali dia kata, aku pun sampai falam ajid syai'an min ar-ruda'a. Aku cari kat Kaabah tu tak ada dah budak. Habis belaka kena ambil belaka dengan orang-orang kawan-kawan dia. Wa sami'at Aminatu biqulubina. Rupanya Sayyidatuna Aminah tak bawa anaknya letak dekat situ juga. Dan perkabaran kami sampai ni, maka dia pun kata, Sayyidatuna Aminah mendengar kami sampai di Mekah, maka dia berkata kepada Abdul Muttalib, tolong tengoklah, unzur limaulidika hada, tengokkan untuk baby ni, murdi'atan, tukang susunya, min Bani Sa'din, daripada Bani Sa'ad itu. Mungkin terkenal pada waktu tu, Bani Sa'ad ni ibu susunya semua bagus-bagus belaka. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala kata lagi Aminah, unzur limaulidika murdi'atan. Macam mana tu? Ada gangguan ke? Dia kata tengokkan untuk anak ini tukang susu min asyrafil barayat, daripada orang yang sebaik-baik manusia yang berada di atas muka bumi ini. Fa kharaja Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun keluar. Fa bainama huwa yamshi, ketika mana dia berjalan. Ini ajaib, kisah yang ajaib. Yamshi istami'a, dia telah mendengar orang berkata, yaqulu lahu unzur ila Halimatus Sa'diyah. Kamu carilah wahai Abdul Muttalib orang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia dengar suara berkata, cari orang nama Halimatus Sa'diyah. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, diringkaskan cerita, summa inni marartu bi Abdul Muttalib, aku berlalu dekat dengan Abdul Muttalib. Kebetulan dia tengah cari tukang susu, aku lalu dekat dengan dia. Fasa'altuhu anir radi', aku tanya dia tentang penyusuan ni lah. Aku tanyalah tentang siapa kau ada yang nak cari mak susuan. Faqala li, maka dia berkata pada aku, masmuki, nama kamu apa? What is your name? Nama kamu apa? Wa ma arbuki, mu ni keturunan apa? Mana daripada mana? Faqultu ismi Halimah, nama aku Halimah As-Sa'diyah, daripada perkampungan Sa'diyah. Fatabassama, maka dia pun senyum, dahikan, gelak dia. Wa tahallala wajhuh, maka bersinar-sinar wajah dia ni, farhan, dengan rasa gembira sekali, sebab dia dengar orang cakap cari Halimatus Sa'diyah, dan dia jumpa Halimatus Sa'diyah. Dia pun kata apa? Bakhin lak, bakhin laki, berbahagialah ataupun beruntunglah
beruntunglah bagi kamu wahai Halimatus Sa'diyah, wahai Halimatus Sa'diyah. Saya rekahkan cerita lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ni tuan-tuan biasa dengar, cuma cerita dia tu kita nak tengok rentetan bagaimana ulama sirah menyusun kisah tersebut. Dia kata apa hadirin Allah, ketika tu dia pun pergilah ke rumah Aminah, Sayyidatuna Aminah. Ketika tu Aminah kata, aku melihat Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kata, aku melihat Aminah bintu Wahab ini seorang perempuan yang cukup comel. Dia kata comel sungguhlah mak Nabi SAW, tazharu kal kawakibid durri, wajah dia tu bersinar-sinar macam dia kata apa, kal kawakib, bintang-bintang yang bersinar dekat atas langit. Fasa'altuha anhu, maka aku tanyakan dia tentang budak untuk disusukan. Maka dia kata, faqalat antum ya ahlul badiyah, hei kalian orang ahlul badiyah, orang kampung, tatlubuna man tajidu rifdah, kamu sedang mencari orang untuk disusukan. Wa hadha tiflun yatim, ini ada anak yatim. Mata abuhu wa kuntu bihi hamilah, ayah dia telah mati ketika tu aku sedang mengandungkan dia. Saya akan ringkaskan cerita mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Halimah, waktu tu Halimah dia dengar dia tu anak yatim. Sayyiduna Abdul Muttalib dia tak sebut pun kepada Halimatus Sa'diyah tadi cucu dia tu anak yatim, dia tak sebut. Bila sampai rumah Sayyidatuna Aminah sebut ni anak yatim. Bila sebut je anak yatim, ketika tu Halimatus Sa'diyah kata, alamak raya lagi, tu lagu raya lah. Dia kata apa? Alamak ibu kurang kata, Allah, anak yatim pula dia kata. Dia pun balik tuan-tuan, tak ambil round pertama, dia tak tengok lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Halimatu, maka berkata Halimah, faraja'tu ila ba'li, aku pergi bertemu dengan suami aku, liushawirahu fih, untuk aku bermesyuarat, bincang dengan dia. Maka berkata suami aku, arini hadzal ghulam, kamu tunjukkan aku budak tu mana, tunjukkan pada aku. Qala, maka berkata, fataqaddamtu ana wa ba'li ila baiti Aminah, aku pun pergi. Qalat, dia kata, fataqaddamtu ana wa ba'li ila baiti Aminah, aku pun kali ini pergi dengan suami aku ke rumah Sayyidatuna Aminah. Faqulna, maka kami berkata, halummi bihi ilaina, bawa datang budak tu pada kami. Fa'atat bihi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau baca yang ni saya suka bayang, walaupun mungkin bayangan kita tak betul, tapi kita cuba bayang bagaimana Halimatus Sa'diyah tu pergi dengan suami dia. Waktu tu Halimatus Sa'diyah ada juga anak seorang yang kecil, dia juga ada unta yang kurus. Ada riwayat mengatakan dia pergi ke sana, kalau tak dapat anak susuan, dia akan jual unta dia tu sampai tara tu. Jadi ketika tu Halimatus Sa'diyah pun pergi, dan dia minta bawa, nak tunjukkan Nabi Muhammad. Ketika tu fa'atat bihi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa datang Nabi sallallahu alaihi wasallam madhunan mudarraja, maka dia bedung dengan saufin abyadin, dengan pakaian yang berwarna putih ataupun kain berwarna putih, wa tahtahu hariratun khadra, di bawahnya dilapis dengan kain sutera berwarna hijau. Fa idza wajhuhu, maka aku dapati wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudhi'u, bercahaya, kal qamari lailatal badri, seperti mana bulan pada malam bulan purnama. Kenapa dia tak kata seperti mana matahari? Sebab matahari tak boleh nak tengok sinar sangat. Tapi bulan kita boleh tengok, oh comelnya bulan. Macam itulah gambaran tashbih. Tashbih ni panggil, kalau kita belajar balaghah lah, ada tashbih. Tashbih dia apa dia? Dia kata wajah dia ni macam bulan purnama. Bahkan kita sebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Maka Nabi Muhammad SAW ketika tu, fanazara ba'li fi wajhih, maka suami aku tengok kat wajah Nabi Muhammad SAW, fafataha ainaihi, maka dia membukakan kedua matanya. Budak-budak tuan-tuan, anak kita pun kalau buka mata, cucu apa cakap, holah comel tak, holah orang sebut alhamdulillah comelnya anak saya. Tapi jaga-jaga, sekarang menantu kita suka tunjuk anak-anak kecil-kecil dalam Facebook, dalam TikTok, dalam macam-macam. Jangan nak tunjuk. Ada orang kata buat macam Nelofa tu, tunjuk separuh je. Orang kata tak payah tunjuk pun tak apa, tak. Kita nak tunjuk semua. Memanglah kita nak ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, betul. Adapun nikmat yang Allah beri pada kamu, ceritakan. Tapi kita kadang-kadang ada setengah kita ni, ada orang yang mempunyai kehebatan macam The Avenger tu. Tengok orang, sakit orang. Namanya Ain.
Ain ni ada dua. Bukan Syaifah Ain ni. Itu Syaifah Ain ni meninggal dah. Ain ni mata. Ain pandangan dia. Bila dia tengok kita jadi sakit. Tuan-tuan, tak ada sini tengok ustaz-ustaz jadi sakit. Sebab ustaz sakit semua. Sebab ramai orang tengok dia. Nah. Jadi ain ni ada dua jenis ain. Yang pertama ain ta'ajub. Ta'ajub dia tengok kita. Dia bukan hasad. Dia bukan dengki, dia ta'ajub. Oi, comel kereta kamu beli mat. Accident mat. Betul lah sebenarnya. Accident. Ini bukan benda-benda tahyul dan juga bukan toyol. Ini betul-betul, bukan tipu, bukan ujian. Ini betul-betul. Ini betul-betul kata Kak Doremia. Ini betul-betul kata pendekar Mustal. Betul-betul bukan ujian. Sebab tuan-tuan Allah SWT, sebab ada ulama kata kalau kita cakap bukan setakat kepada orang, kepada binatang pun binatang boleh mati. Ni kalau Nabi sebut kalau ada sesuatu yang boleh mendahului qada Allah, ain boleh mendahului. Kalau ada tak? Tak ada. Sebab ain pun dengan qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak usah tunjuk. Sebab ada orang kadang-kadang ain hasad, dia dengki, dia tak dapat cucu, dia tengok cucu kawan dia. Oh, dia pula dapat, aku ingat aku yang dapat, kenapa dia dapat? Anak kita demam macam Allah. Ada tip nak buat macam mana nak bagi baik pulih orang kena ain. Saya boleh bagilah sedikit yang saya tahulah tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan, ambil wuduk macam biasa. Ambil wuduk, cuma kena tadah air wuduk. Ambil wuduk macam biasa, 3 kali. Orang 3 kali. Tapi ada orang setengah dia buka paip besar tu, buang 3 kali. Macam satu qalah dia punya ambil wuduk dia. Membazir nama dia. Buka paip slow-slow dah lah. Tak. Kalau buka luar sekali cukup memadai. Tapi syaratnya biar sempurna. Tadah air tersebut, komo tak payah tadah lah. Kalau tahan tadah lah sekali. Tapi tak payah tadah. Yang lain boleh tadah. Sampai ke kaki tadah. Dah dah selesai, celup tangan kita dalam air tersebut dan niatkan aku mengambil air wudu orang yang hasad, ain hasad kepada aku. Ataupun ain ta'ajub, ikutlah. Ambil air itu buat mandian last kali. 7 kali. 7 hari. Bila masa? Up to you all. Ikut suka. Bukan waktu maghrib, bukan waktu subuh, ikut suka. Waktu bila nak mandi? Biasa pagilah. Ataupun sebelum maghrib kita mandi. Bilasan terakhir. Itu bilasan terakhir. Ataupun yang kedua, yang saya baru tengok tadi, iaitu pergi mandi kat laut. Mandi kat laut. Mandi laut. InsyaAllah. Tak ada masalah. Cuma yang tu saya amalkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam Allah SWT dapatlah sedikit sebanyak. Sebab pada zaman Nabi SAW, nak azan dulu ke? Dah masuk azan? Belum. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, dia puji sahabat dia. Sahabat tu jadi sakit. Nabi suruh sahabat ni pergi tadah air wuduk sahabat yang cakap dia tadi. Yang puji dia. Oh, kacau awak air ni. Tak, sakit dia. Dia tak semua orang ada keistimewaan macam tu. Tapi kita tak tahu kita ada yang tu. Jadi berhati-hatilah. Tu sebab ada waktu saya dapat anak pertama dulu, nama saya Omar. Kat Manjoy lah. Mertua saya orang Manjoy. Ada seorang makcik tu kata, Allah buruknya muka. Saya kata, ngapa pula makcik cakap buruk? Dia kata kalau saya cakap comel, dia sakit dia Ustaz. Pula dah. Kalau cakap comel pun sakit, kalau cakap buruk lagi sakit lah makcik tak? Dia salah faham ni. Susah orang kalau salah faham ni. Sikit lagi sebelum kita berhenti azan untuk bagi laluan azan, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kita azan lah. Kita azan insya-Allah. Tak lama dah, 8:30 kita berhenti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi man tami wa wala. Qalat Halimatu fa akhadhtu wa laysa fi sadyihi labanun. Berkata Halimatu Sa'diyah, maka aku mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi sadyihi labanun, sedangkan dalam labu susuku tidak ada susu sikit pun. Tidak ada susu sikit pun. Wa waladi tulat laili yuqliquni, sedangkan anakku yang aku bawa ni sepanjang malam yuqliquni ni bahasa orang Kelantan kata keluk-kelak ni meringit sepanjang malam min syiddatil ju' dengan sebab bersangatan lapar. Falamma hamaltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tak kala mana aku mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atani dha'ifatun faqawiyat, asalnya aku ni lemah, tiba-tiba aku jadi kuat. Ini namanya irhas. Namanya apa? Irhas. Ada kitab Bustanul Arifin sebut mawahib atau irhas ni samanya.
Irhas ni amrun khariqul adat, perkara mencari adat yang Allah berikan kepada para rasul dan anbiya waktu mereka masih kecil lagi. Maka Nabi Muhammad SAW, antara irhas dia iaitu ketika mana dipegang oleh Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba badan dia lemah. Saya sebut pada awal tadi kan lemah kan, jadi kuat, tak perlu makan suplemen, tak perlu. Pegang Nabi SAW. Wazala anni ma ajid min alam, dan aku tidak mendapati aku ni ada rasa sakit, tak ada apa. Summa wada'tu, dengar ni, makcik-makcik dengar ni, puan-puan dengar. Summa wada'tu sadyiyi fihi, maka aku letakkan puting susuku dekat mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathara laban, tiba-tiba puf, keluar air susu. Asalnya tak ada susu. Hatta fada, sampai penuh susu. Maka hadirin mati Allah berkata dia lagi. Saya rekahkan cerita sebab kita nak ambil. Ni baru mukadimah tuan-tuan. Isinya 5 minit je insya-Allah. Kata dia. Wa mundu akhaznahu, sejak kami ambil Nabi Muhammad balik ke peguam Bani Sa'ad ni, lam yakun lana misbahun fil layali, kami tak perlu pasang pelita pada waktu malam. Illa nuru wajhihi sallallahu alaihi wasallam, sebab cahaya yang ada pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak ada ulama nafikan. Bercahayanya wajah Rasulullah, kata sahabat pun pernah cerita, kalau tempat gelap Nabi lalu cerah tempat tu. Jangan tuan-tuan bayangkan macam cerita Hollywood tu, jangan bayang gitu. Kalau gitu dahsyat ni. Tapi itulah kelebihan. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu idza a'taituhu sadyal aymana, kalau aku bagi puting apa ni, orang kata apa bahasa mudah, tak bahasa yang comel sikit, dan belabu susu aku sebelah kanan, kalau kau bagi sebelah kanan, syariba, wa idza hawaltuhu li sadyal aysara la, dia kata aba, kalau aku bagi Nabi Muhammad minum susu sebelah kanan, tetik sebelah kanan lah, tetik lah bahasa, kalau aku bagi sebelah kiri, aba, dia takkan minum. Kenapa? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala alhamahul adla hatta fir radha'ah, sebab Allah telah ilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil walaupun dalam bab menyusu. Sebab saudaranya, anak kepada Halimatus Sa'diyah, menyusu sebelah kiri, dia tak menyusu sebelah kiri. Kanan untuk dia, kiri untuk anak-anak Halimatus Sa'diyah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini kehebatan yang cukup hebat yang Allah Subhanahu wa taala memberi. Bahkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kampung tempat Halimatus Sa'diyah duduk sejak Nabi ada, tak pernah berlakunya kemarau. Bahkan tempat Halimatus Sa'diyah menternak kambing dia, tempat tu kambing ni semua gemuk-gemuk, obesiti belaka. Gemuk belaka. Orang lain bawa juga kambing-kambing dia, tapi tak jadi gemuk macam kambing Halimatus Sa'diyah. Itu luar biasa. Ya Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam kitab ini bila-bila masa boleh baca insya-Allah. Jadi tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak sebut pada tuan-tuan isi sikitlah. Tadi cerita je. Isinya tuan-tuan sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kalian 2 perkara. Dalam riwayat lain saqalaini, 2 benda yang berat. Nah. Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnah. Ini yang masyhur kita dengar. Satu lagi saqalaini, kitabullah Al-Quran wa itrati, dan keluarga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis antara kitabullah wa sunnati dengan kitabullah wa itrati, yang itrati lebih sahih daripada hadis sahih. Dua-dua sahih, tapi lebih sahih itrati tadi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut apa tuan-tuan mati Allah? Kita banyak sunnah-sunnah Nabi yang mudah kita tak buat. Yang berat lagilah tak buat, yang mudah pun tak buat. Contohlah, kita baru nak tidur, Nabi ajar kita buat apa? Baca doa tidur tu, Bismikallahumma ahya wa amut. Itu yang paling ringkas sekali lah. Ada yang panjang saya pun tak ingat. Allah Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ada tak kita baca? Tak baca. Bismillah pun tak baca. Nabi baca suratul Mulk dan surah As-Sajadah. Kita dua-dua surah tak baca. Sebab kita baca lepas isyak Ustaz. Beres tu. Yang penting baca, jangan tak baca. Sebab Nabi buat ni, kata kaedah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua. Nabi baca bismillah.
Nabi bangun tidur, Nabi sebut Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Kadang-kadang tak sebut. Tu je lah. Bangun. Subuh. Alhamdulillah sepatah pun tak sebut. Geliat bukan main. Tak. Kalau bayangkan kalau kita terjaga, bangun-bangun, man rabbuka, letih kita. Wala kubur dah. Alam kubur dah kita. Macam mana nak jawab? Maka ucap sepatah Alhamdulillah. Kan Nabi sebut, waktu kita tidur ni, Iblis belit kita dengan 3 belitan. Belitan pertama tercabut dengan kita bangun, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah pun tak sebut. Tak. Kemudian belitan kedua tercabut kalau kita ambil wuduk. Macam mana orang tak pernah bangun sembahyang subuh? Tak pernah bangun, suami kita ke isteri kita tak pernah bangun sembahyang subuh. Sampai sekarang tak sembahyang subuh. The mummy return. Tuan-tuan macam Allah SWT. Mummy return. Sebab penuh tubuh dia dengan belitan syaitan saja. Belitan ketiga tercabut dengan sembahyang sunat ke, sembahyang subuh ke, terbelit. Belitan ketiga tercabut. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bayangkan kalau orang tak pernah sembahyang subuh. Terjawab sikit. Macam mana belitan tu nak tercabut? Itu sebab hatinya keras. Orang buat konsert maksiat, orang buat majlis ilmu, yang maksiat lagi banyak. Tengok bila mana ada figura daripada luar negara mari, budak yang tak apa nak cerah kulit dia tu. Nama apa? IC, mana. Yang dikenali dia ni sebagai seorang figura dalam TikTok ke apa benda dah. Dan dia sangat digilai oleh anak-anak muda kita. Tunggu dekat lapangan terbang, dia sebutnya Masya Allah. Dia tengok orang tu pergi dekat satu kedai makan, dekat pavilion. Kedai makan yang tengah isu halal kedai makan tersebut. Ramai orang Melayu kita makan, rupanya tak ada sijil halal. Dia buat video, dia kata, yakin mana halal kami, yakin mana halal kami. Puak, nak sebut puak pula dah. Kan 3A pula kan. Mereka ni tuan-tuan nak maklum, untuk makluman tuan-tuan, saya peniaga. Kena cari sijil halal. Majoriti yang cari sijil halal bukan orang Melayu. Orang mereka, orang bukan Islam ni. Cari sebab dia tahu halal ni penting. Tapi belajar jawi 3 muka surat, tak nak. Tak nak. Ni selingas sikit. Isu semasa. Dia mari tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sambut dia gila-gila punya. Orang muda. Orang tua tak ada lah, tak minat. Tuan-tuan bayangkan kalau Dajjal Al-Masih, Ad-Dajjal datang nanti macam mana? Itu bukan Dajjal tu. Itu hanya artis biasa. Figura biasa. Dajjal datang dengan seluruh bala tentera dia dan kekuasaan yang Allah beri pada dia. Ada pramugari, ada ratu-ratu cantik belakang dia. Ada para ulama, rahib-rahib daripada Yahudi belakang dia. Bayangkan kalau mari kat taman apa dah Faiz? Taman Mas. Kalau mari Taman Mas ni Faiz. Tak tahulah Faiz. Tak. Mari ulama, mari ni Dajjal, letih kita. Pula tu kalau siapa sokong Dajjal, dapat seluruh kenikmatan dunia. Lawan Dajjal, habis semua kenikmatan dunia, tak dapat. Tuan-tuan nak tengok orang yang diuji oleh Allah, maha hebat ujiannya, tuan-tuan tengok di Palestin sekarang. Tengok di sana. Bagaimana mereka hidup dengan susah yang amat sangat. Air yang kita banyak, kita buang gitu, buang saja. Mereka minum air daripada yang keluar daripada tangki-tangki. Budak tadah mulut. Anak kita buang air macam tu je. Tuan-tuan kena bawa anak tunjuk. Tengok ni. Kalau kamu ada kat Palestin, macam mana hidup kamu? Mereka diuji tuan-tuan. Macam Allah ada yang mengata mereka makan rumput saja. Kita tak pernah Melayu ni makan rumput. Ada ubi lagi. Dan walaupun ada kayu, ada ubinya. Ubi kayu. Ada makan pucuk ubi kayu. Dia makan rumput tuan-tuan sekalian. Rumput dijadikan makanan. Ujian yang Allah berikan pada dia cukup hebat. Kita kat Malaysia semalam, orang sambut Maulid Nabi, kita ada Bruno Mars. Orang yang menyokong kepada LGBTQ. Mari ke Malaysia, buat konsert. Kita benarkan mereka buat. Cukup menyedihkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa sama kita mendesak, tak suka kepada negara haram jadah tersebut. Tapi kita bawa artis yang menyokong kepada arah itu. Kita benarkan. Maka ni tak boleh kita terima tuan-tuan macam Allah. Saya tak takut nak sebut benda ni. Tak takut. Sebab saya ada satu hashtag. Namanya, ada hamba takut. Tak takut. Ada hamba takut, maknanya tak takut lah. Takut juga, tapi tak takut sangat lah. Kalau tak jemput dah lepas ni pun saya tak kisah. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya ada sebut apa yang saya nak sebut. Saya nyatakan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hidup di akhir zaman.
Kalau tajuknya, kalau Nabi ada dekat dengan kita sekarang, Nabi gembira ke Nabi sedih? Melihat kita ada masjid yang hebat, surau yang hebat, tapi yang datang ke tempat kita tak ramai. Tempat maksiat ramai, tempat ibadat tak ramai. Apa sebab? Kat mana lopong dan salah kita dalam masyarakat? Siapa yang akan bertanggungjawab satu masa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita fikir samalah, tuan-tuan sekalian. Banyak sunah-sunah Nabi yang ringkas-ringkas. Baca doa makan, tak makan. Tak apa dah? Tak baca. Tak baca. Bismillah, tak baca. Asal ada makanan, alhamdulillah, alhamdulillah dah. Bismillah dulu. Dah habis baca, dah habis makan, alhamdulillah. Masuk tandas, baca tak doa? Tak baca. Dah keluar tandas, dah lega dah perut, tak baca juga alhamdulillah. Macam mana kita nak bincang bab sunnah yang banyak lagi, kalau sunnah yang kecil tu kita dapat nak amal? Saya tak sebut orang lain, saya sebut diri saya sendiri, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat mengkaji dan belajar tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah yang paling besar, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ni. Mari jemaah dekat masjid kita ni, jangan sampai jemaah, jangan sampailah masjid terpaksa buat kempen subuh macam Jumaat. Jangan, tak sah. Macam aib sangat, tuan-tuan. Kenapa saya kata aib? Sebab Allah buat kempen 5 kali sehari. Tok Bilal tu, orang paling banyak pahala Tok Bilal lah. Lepas tu baru Tok Imam. Bukan Tok Imam dulu, Tok Bilal dulu. Tok Bilal yang menyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala, ajak orang semayang. Tok Bilal banyak pahala. Pecah. Ada satu kisah, tuan-tuan sekalian. Tok Bilal azan subuh. Azam sungguh ni macam Mekah dah. Allah. Walaupun sakit jantung. Allah. Orang punya sama sepanjang lagi. Yang mari semayang Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK. 4 orang. Tok Bilal sedih. Pukul 10 pagi dia azan subuh sekali lagi. Dia repeat. Dia kata aku tak puas hati, aku repeat. Dia azan subuh pukul 10 pagi, penuh orang mari. Bro mari. Woi Tok Bilal, apa kebodohnya kamu azan pukul 10 pagi ni? Apa halnya? Udah gila ke? Kata orang Perak. Udah tak betul ke? Apa tak dapat allowance ke? Macam-macam lah kata netizen. Siap buat live lagi. Tok Bilal pun keluar, dia pun buat live juga. Siapa yang gila? Kata, aku azan subuh tadi 4 orang je mari. Ni aku azan pukul 10 pagi, ramai pula orang gila yang mari, dia kata. Balik tu penduduk kampung itu, bukan di Teluk Intan, di Teluk Ensen, tempat lain lah. Nak sebut jangan sampai tahap kita Tok Bilal azan sampai Tok Bilal menangis sebab tak ada orang yang mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih sangat. Tok Bilal azan setiap hari, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seruan daripada Allah. Kata lagu daripada kumpulan Qatun Nada, Tuhan, nyanyikan hujan pula nak balik Ipoh. Tuhan, gelak dah. Cucu ke anak? Ingat anak. Ada potensi lagi tu. Dia kata, Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Tuhan memanggil, ku jemu mendengarnya. Tuhan, sambung sendirilah. Cerita tu, lagu tu sedih. Allah SWT, Tuhan memanggil kita, tapi kita tak sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hidupkan masjid kita ni dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatan kuasa banyak tugasan dia. Macam mana nak ajak anak-anak muda seramai mana mereka main takraw tadi, main kat depan tu penuh tadi tu. Macam mana nak ajak mereka tu biar mari juga main dalam masjid. Bukan main dalam masjid, mari ke masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja yang sehari dua, tuan-tuan. Nabi berdakwah 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita 4 kali jemput tak datang-datang, kita dah fed up dah. Tak jadi kita ni, letak jawatan lah dah. Jemputlah muti Allah, jemput dengan baik-baik mereka ni datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duit lebih daripada masjid, tengok tabung masjid, kurang orang bagi sumbangan Jumaat, bagi lebih sikit kak. Biar dapat 11,000 seminggu tak. Banyak duit, jemput orang datang. Bagi kepada masjid kita, biar masjid ni buat macam-macam aktiviti untuk menjemput orang lebih ramai datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti, insya-Allah. Saya nak minta izin nak pulang dulu ke Ipoh, insya-Allah. Sebab esok saya akan ke Pulau Pinang, ada forum dekat sana. Kalau sihat lah, kalau tak sihat ganti orang lain agamanya. Lusa saya datang pula ke Teluk Intan. Bulan ni saya kerap ke Teluk Intan. Kena cari pula seorang ke Teluk Intan. Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tutur tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lazina amanu tawassul bil haqqi wa tawassul wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.